أحييكم بتحية الإسلام تحية طيبة مباركة عند الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Tak berapa kuat dengar, macam tak sihat ya. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan? Alhamdulillah wal afiyah. Alhamdulillah yang berbahagia Tuan Pengurusi, Tuan Imam, Tuan Bilal, Ahli Jawatan Kuasa Surah An-Nur, Muslimin dan Muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak dilupakan kepada panel jemputan juga sahabat saya Al-Fadilah Ustazah Nuni, hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Pertamanya, marilah sama-sama kita merafakkan rasa ataupun perasaan kita syukur kepada kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kerana pada malam yang berbahagia ini, malam di mana pada bulan yang berbahagia, bulan yang disebut sebagai bulan haram, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan bagi umat Islam, bagi para sahabat untuk berperang bulan di antara bulan haram, iaitulah bulan Rajab, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan. Di antara yang disebut oleh ulama, iaitulah walaupun perang Badar berlaku dalam perang Ramadan, tetapi berlakunya khilaf. Ala kulli hal, kita berada pada bulan yang penuh mencurah-curah keberkatan dan kerahmatan. Jadi alhamdulillah, pada malam ini tuan-tuan dan puan-puan, kita dapat bersama-sama duduk di dalam rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam majalisil ilm. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Apabila kamu melalui taman-taman syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka hendaklah kamu duduk sebentar. R&R, rehat dan rawat minda kita dengan zikir, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa? Sebab kita disajikan dengan ayat-ayat Al-Quranul Karim. Ya, kita disajikan dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan pada malam ini insya-Allah, tuan-tuan dan puan-puan, kita akan membicarakan berkenaan dengan keluarga. Alhamdulillah, saya sebagai kira moderator lah kiranya. Nak dikomparekan dengan Ustazah Nuni macam orang apa, langit dan bumi, masya-Allah. Jadi alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, saya mulakan beberapa perkara sebelum nak memulakan tajuk kita. Yang pertama, kepada ahli panel, kami diberi masa selama 10 minit untuk setiap pusingan. Jadi makna dia, kita kena patuhi SOP lah yang ditetapkan oleh Kerajaan Negeri Sembilan. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, lebih kurang 3 pusingan, betul tak Haji? 3 pusingan lah. Dan makna dia satu pusingan 20 minit, 3 pusingan insya-Allah 2 jam. Gurau saja dengar 2 jam, Allah nak angkat kaki ya kira tu. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, warga ataupun jemaah surah An-Nur, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita, menyambungkan silaturahim kita ilal jannah. Apabila kita menyebut tentang keluarga tuan-tuan dan puan-puan, di dalam satu kitab daripada Dr. ataupun Syekh Fathiyah Ka'ad menyebut kepada kita tentang beberapa rukun ataupun pilar, beberapa syarat di dalam apabila kita menyentuh berkenaan dengan soal keluarga. Keluarga ni dalam bahasa Melayu, dalam bahasa Arab disebut sebagai usrah. Sebagai apa? Usrah. Kan ada dalam beberapa saluran ataupun slot agama tentang usrati dan sebagainya, tentang keluarga tuan-tuan dan puan-puan. Kerana pentingnya tajuk ini sangat penting, kerana setiap daripada kita mempunyai keluarga. Setiap daripada kita ini lahir daripada ibu dan ayah, cukup keluarga. Mana keluarga itu terbentuk daripada lelaki dan perempuan, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Sesungguhnya kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala,
telah menjadikan kalian, siapa? Iaitulah makhluk-makhluk ni berpasangan. Kalau binatang dia panggil jantan, dia panggil betina. Kalau manusia dia panggil lelaki dan perempuan. Kalau orang kata, orang Soromban kata male dan female, betul kan? Makna kata terbentuk daripada lebih daripada 2 orang dan ke atas, iaitulah jamak dalam keluarga. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka keluarga dia kena ada beberapa syarat. Nah, macam kita lah. Ya, syaratnya nak masuk masjid ataupun surau lah ni kena scan. Nak masuk supermarket mana-mana kena scan, itu syarat dia. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka begitulah yang disebut setiap perkara kena ada syarat. Orang kalau nak kerja, dia kena ada syarat dia, kelayakan minimum. Kena ada pengalaman, kena ada degree, kena ada diploma, sebagainya. Sebagai begitulah makna dia. Maka begitu juga dengan keluarga, kena ada 3 syarat, 3 rukun. Apakah syarat yang pertama? Iaitulah kena ada kenal, apa dia panggil? Ta'aruf. Kena ta'aruf. Kita kenal mengenali. Kalau macam kita ni nak sembahyang, tuan-tuan dan puan-puan, maka kena kenal siapa yang kita nak sembah, yang Maha Esa. Siapa? Allah Ta'ala. Jadi awwaluddin ma'rifatullah, kenal Allah. Bila kita kenal Allah, akan rasa dalam hati kita gerun, takut, harap, mengharapkan keredaan, mengharapkan kasih sayang, mengharapkan balasan yang baik. Itu makna dia. Begitu juga dengan dalam keluarga, kita kena kenal siapa pasangan kita, siapa anak-anak kita, siapa ibu dan ayah kita, siapa adik-beradik kita, kena kenal, tuan-tuan. Ada orang sampai dia kahwin 20 tahun tak kenal lagi laki dia, tak suka apa, suka apa. Nampak tak? Bila masak masak apa ustazah? Masak lomak, kata dia, laki dia ni tak suka pedas, dia bubuh pedas, tak kenal lagi tok laki, kata contohnya. Sebab itu kita kena kenal pasangan kita, tuan-tuan dan puan-puan, untuk menambahkan kebahagiaan. Maka sebab itu yang pertamanya kena ada persiapan. Untuk mendapat keluarga yang bahagia, yang pertama kena kenal siapa pasangan kita. Arafa, kena kita ta'aruf dulu. Sebab tu dalam Islam dia ada tempoh perkenalan, tempoh merisik, ada takdim dan sebagainya. Kemudian yang kedua, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam keluarga dia kena apa? Dia kena, bila kita kenal, dia kena tafahum, kena faham pula. Kalau kita berhenti kat lampu isyarat, color biru, ada color biru? Tak ada. Color hijau, makna dia apa? Makna dia apa, tuan-tuan? Jalan, Masya Allah, ada orang. Yang kedua, color merah kena berhenti, dan color kuning kena berhati-hati, kena berhati-hati, slow dah kat situ. Maka begitulah dalam keluarga, tuan-tuan dan puan-puan, kita kena mempersiap sediakan, dengan kita faham apa? Berbalik kepada faham agama. Kata Raja Haji Ali dalam syair Gurindam 12. Jadi bila kita sebut pasal faham ni apa? Berbalik kepada agama. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Sesungguhnya cara hidup yang hanya saja diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah cara hidup sebagai seorang Muslim. Sebab tu, tuan-tuan, macam mana kita nak jadikan rumah kita baiti jannati, rumahku, syurgaku, kena letakkan, pasakkan basic agama tu, tuan-tuan. Kenal Allah Ta'ala dengan akidahnya, dengan syariatnya, dengan hakikatnya, dengan tasawufnya. Letakkan dalam rumah tangga kita ni agama, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab tanpa agama, kalau semata-mata kita letakkan dalam rumah tangga kita, keluarga kita, duit semata-mata, maka mereka akan bergaduh. Betul tak? Nampak tak, tuan-tuan? Baru ni saya handle satu kes, di mana tentang faraid ni. Tuan-tuan, adik-beradik ni, adik-beradik ni, adik dengan kakak bertumbuk muka.
Allahu Akbar. Sebab apa? Sebab harta. Batu ulama kata kalau kita tinggalkan harta semata-mata tanpa agama, maka mereka terpaksa jaga harta. Kalau kita tinggalkan ilmu agama, maka ilmu dan agama akan menjaga keluarga kita. Sebab itu the best investment adalah education, sedekah jariyah, ilmu yuntafa'u bih, dan juga waladun salihun yad'ulah. Maka dengan sebab itu tuan-tuan dan puan-puan, macam mana nak faham keluarga, kena berbalik kefahaman tentang apa? Tentang agama, tentang akidah. Ikatan kita, kita punya tauhid kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagai contoh, suami kerja di luar, offshore sebagai contoh, kerja apa? Pelantak minyak, kerja dekat Port Dickson, kerja askar contoh ATM belah sana tu. Dan isteri duduk di rumah, maka dia ada akidah yang kuat. Allah Subhanahu wa taala melihat, Allah Subhanahu wa taala memerhati, Allah Subhanahu wa taala menilai kehidupan dia, mencatat rakib atid kiri dan kanan ini, maka dia tak akan bawa lelaki luar masuk ke dalam rumah contohnya. Begitu juga dengan lelaki, dia tidak akan melakukan maksiat. Kalau kata nak tambah seorang, habaqlah kat bini, jangan duk tipu pula. Nah, kan tuan-tuan dan puan-puan, senyap dia. Ada tanya seorang ustazah ni, boleh ustazah ni cerita pasal sabar, bukan ustazah Nuni lah, cerita pasal sabar. Lepas tu ada seorang jemaah, ustazah saya nak tanya satu soalan, apa hukum poligami? Dia diam. Boleh poligami, tapi bukan laki saya. Ini tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Ta'ala, faham agama ni tuan-tuan. Sebab tu kata Raja Haji Ali, kata dia, barang siapa yang tiada memegang agama. Orang negeri kata apa? Barang siapa yang tiada memegang agama. Agama ni tuan-tuan kena pegang. Agama ni kita kena gigit dengan geraham. Bahkan disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kena pegang sungguh-sungguh, gigit. Tuan-tuan, kita kalau gigit satu benda, contohnya macam apa? Kain kita gigit, maka nak tarik tu payah tuan-tuan dan puan-puan. Begitu dengan agama, pegang sungguh-sungguh. Orang yang tidak berpegang dengan agama, kata Raja Haji Ali, maka dia tidak boleh dibilang nama. Nama dia walaupun macam dengan nama Nabi, macam dengan nama sahabat, tetapi tidak boleh berpegang sekiranya dia tak berpegang kepada agama. Allah kata apa? Sibghatallah. Wa man ahsanu minallahi sibghah. Apa kata Allah? Celupan Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ulama tafsir menyebut sibghah itu adalah apa? Satu brand yang Allah Subhanahu wa taala brandkan. Apa dia brand Allah brandkan? Iaitulah nama dia Innad dina indallahil Islam. Itu brand Allah. Allah brandkan cara hidup yang Allah terima hanyalah Islam. Selain daripada Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbal. Tidak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, susah mana pun kita duduk dalam agama, insya-Allah pasti ada hikmah, pasti Allah akan beri kepada kita kebaikan. Allahu Akbar. Nak masuk, nak datang masjid susahnya. Ya, kena pakai mask, kena itu ini dan sebagainya. Alhamdulillah boleh datang. Ada negeri yang tidak dibuka lagi. Betul tak tuan-tuan? Jadi syukur kepada Allah Ta'ala dapat pahala. Sebab tu duduk dalam Islam, sekecil-kecil perkara kita sabar, pasti mendapat kebaikan daripada Allah. Apatah lagi perkara yang besar. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang kedua. Kena faham betul-betul agama. Jadi nak faham agama ni apa kata sebagian ulama? Barang siapa yang mengenal empat, pasti dia akan selamat. Nak faham tu kena ada empat tuan-tuan. Pecah pula dah. Berapa nak habis? Yang pertama, kena ada apa? Hakikat. Hakikat. Kena tahu hakikat hidup kita ni tuan-tuan. Makna dia hakikat tu apa? Al-haqqu min rabbik fala takunanna minal mumtarin. Yang benar, yang hakikat itu datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Macam mana kita nak tahu yang hakikat? Berbalik kepada Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada tak Allah bohong kita?
Ada Allah cakap benda, Allah firman benda tu tak berlaku. Tak ada, tuan-tuan. Kembali kepada Islam, kembali kepada Al-Quran, kembali kepada hadis, insya-Allah selamat dunia dan akhirat. Dalam keadaan kita ditimpa musibah, hari ni vaksin, tuan-tuan, ramai orang bagi pendapat masing-masing. Berbalik kepada Quran. Apa Allah kata dalam Quran? Innallaha la yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah kata suruh kita usaha. Sebab itu adanya vaksin dan sebagainya, ubat. Sakit kena pergi cari ubat. Rosak kereta kena pergi jumpa doktor. Sebab itu kita kena ada usaha, tuan-tuan dan puan-puan. Baik, yang pertama hakikat. Nah, yang kedua adalah syariat. Dalam rumah tangga kita, tuan-tuan dan puan-puan, nak selamat kena jaga syariat. Apa makna syariat? Syara'alakum minad dini ma wassakum. Allah turunkan kepada kita syariat ni cara jalan. Nak makan ada cara dia, ada makanan dia. Nak seronok ada garis panduan dia, ada had dan batasnya. Nak apa lagi? Kita nak seronok, nak berhibur, nak tidur, nak bangun, daripada buka mata sampai tutup mata pasti ada syariat, yakni hukum hakam yang diturunkan oleh Allah di dalam Al-Quran dan ditunjukkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan dan puan-puan yang saya kasihi, poin yang ketiga, insya-Allah kita akan sambung kepada pusingan yang seterusnya. Wallahu alam. Maka dengan itu saya memberikan pusingan pertama ini kepada Al-Fadilah panel Ustazah. Tafadhali. Boleh tak? Subhanallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا وزدنا علما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-puan? Tu dia bawa keluar senjata dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Apa khabar ibu ayah, tuan-puan di surau An-Nur fasa 3A Seremban? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Yang dimuliakan Al-Fadhil Ustaz, ibu ayah di hadapan saya, sudah tentu untuk bercakap tentang topik keluarga, saya bukanlah orang yang tepat. Kalau orang kata tengok muka macam umur 18 tahun, saya tahu yang tu selalu dah. Tapi bukan 18 tahun tuan-puan. Saya kena sebut juga yang dimuliakan suami saya Ustaz Faiz. Kalau tak sebut lagi kena tinggal pula. Kena sebut kan. Baik, terima kasih banyak Tuan Zulkifli mewakili surau, pihak AJK Surau yang menjemput. Sekali lagi saya katakan, bila cerita tentang tajuk keluarga ni, tuan-puan, ibu ayah sekalian, saya bukan orang yang terbaik dan orang yang layak, tak. Tapi bila cerita tentang tajuk keluarga, saya cuma nak datang untuk nasihati diri saya dan kita semua, tuan-puan, bahawa cerita tentang keluarga ada dalam Al-Quran. Ada dalam Al-Quran. Dan special dan uniknya forum kita, Ustaz Noh, kita tak ada soalan, Ustaz Noh. Kira bantai lah hang nak cakap apa, aku nak cakap apa. Tuan-puan lah. Kalau synchronize, comel. Kalau tak synchronize pun comel. Tuan-puan, unik sangat, subhanallah. Dan saya ucapkan jutaan tahniah kepada ibu ayah, subhanallah. Seronok sangat tengok hidup surau dengan ramainya solat jemaah dan boleh buat kita punya kuliah lagi dan hidup, subhanallah. Saya daripada nilai, jadi suasana surau hidup tu kita duk rasa lama dah di Negeri Sembilan kan, seronok sangat, alhamdulillah. Baik tuan-puan, bercakap tentang keluarga, 10 minit pertama ni sekitar saya nak bawa pengenalan. Walaupun sebenarnya pengenalan ini mungkin satu benda yang kita dah biasa tahu dah, tapi saya nak ambil dalam bahasa Arab apa maksud al-usrah. Tuan-puan, al-usrah kan maksud dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu keluarga. Dalam bahasa Ustaz kata tadi, dalam bahasa orang Seremban maksudnya family lah. Dalam bahasa Arab kita sebut usrah ataupun al-usrah.
Usratun ataupun al-usratu. Tak kisahlah tuan-puan baca dengan alif lam ataupun tanpa alif lam. Al-usratu ataupun usratun tuan-puan maksudnya keluarga. Dalam bahasa Arab, al-usratu maksudnya, sebelum saya lupa tuan-puan, mungkin ada yang kali pertama berkenalan dengan saya, tak pernah tengok kat mana-mana. Saya memang suara jenis keras sikit. Maksudnya jenis lantang sikit. Ni bukan marah ni nah. Ni tengah semangat. Nah tuan-puan jangan panggil dah ustazah tu. Main-main marah kat kami ibu ayah ni tak. Saya memang jenis macam ni, mengajak budak-budak tuan-puan. Mengajak di kuis. Jadi umur 18 tahun anak-anak saya hak jenis kena betiak lagi lah. Baru lepas SPM kan. Baik, al-usratu dalam bahasa Arab secara spesifiknya membawa maksud ataupun secara asasnya, kita ambil secara asasnya, ad-dir'u al-hasinatu. Ad-dir'u al-hasinatu. Ini dalam Mu'jam satu kamus Al-Wasit. Maksudnya apa dia? Cengkerang yang kuat. Dan antara contoh cengkerang tersebut adalah cengkerang kura-kura ataupun penyu. Betul ke cengkerang nama dia tuan? Cengkerang lah kan puan? Yang atas dia tu lah. Baik, cengkerang tu tuan-puan kuat ke tak kuat? Ustazah, kami panggil ustazah, so ceramah ustazah tanya kami pula. Macam ustaz lah, ustaz nak cek, ada orang depan ni saya pun nak cek jugalah. Okey, cengkerang tersebut yang mana ad-dir'u al-hasinah, al-hasin ni kuat, yang very strong, susah nak dipecahkan. Itu antara maksud al-usrah, keluarga. So apa yang kita boleh faham secara bahasa cengkerang yang sangat kuat yang tidak boleh dipecahkan? Apa falsafah di sebalik maksud keluarga ini tuan-puan? Kalaulah cengkerang tersebut membawa erti ataupun membawa kita kata keselamatan, perlindungan kepada bentuk badan penyu ataupun kita kata kura-kura ataupun apa-apa yang ada cengkerang tersebut memberi perlindungan, protection, keselamatan, kesejahteraan daripada bahaya, daripada risiko dan sebagainya, dialah penyelamat, maka itulah usrah. Dan apakah keluarga kita yang kita ada sekarang tuan-puan sudah bersikap seperti cengkerang? Dan kalau kita melihat cengkerang tersebut hanya menjaga daripada keselamatan dunia, maka itu salah. Cengkerang yang kita nak bina dalam keluarga kita tuan-puan adalah cengkerang daripada azab api neraka. Jangan takut tuan-puan, saya tak marah. Cerita cengkerang je. Ad-dir'u al-hasinah, itu usrah. Yang kedua, apa maksud usrah? Ni banyak maksud lah tuan-puan, saya bawa secara 10 minit. Yang kedua tuan-puan, antara maksud lain yang dibawa oleh orang bahasa dalam mu'jam, dalam kamus, maksudnya adalah al-jama'atu yurabbituha amrun mushtarikun. Ini benda yang kedua saya nak share. Bukan yang ni semestinya, banyak lagi maksud lain cuma ni saya bawa 2-3 benda sahaja. Al-jama'atu satu kumpulan yang diikat, kumpulan tersebut diikat dengan amrun mushtarikun, satu perkara yang dikongsikan bersama. Maka bertepatan dengan apa yang ustaz sebut tadi. Lega ada juga poin sinkronis ustaz. Duk fikir lah macam mana ni, tak tahu soalan apa nak cerita ni kan. Tapi seronoknya Tuan Zulkifli kata tak apa, ustazah cakap je apa pun. Okey, seronok lah boleh cakap saja apa dia kan. Keluarga satu kumpulan yang diikat dengan satu perkara yang dikongsikan. Apa yang kita kongsikan dengan keluarga kita tuan-puan? Kalau ustaz cakap tadi apa dia, suami tahu apa dia, isteri suka makan, isteri tahu suka, memang betul lah. Saya dengan suami tak sama langsung. Seorang orang Kedah, seorang orang Selangor. Suami saya tak suka makan pedas, saya suka makan pedas. Dan saya ni asal kampung tuan-puan. Asal kampung. Jadi asal kampung ni, jadi makan tu kita kata apa meriah lah. Sampai suami saya heran, pukul 5 pagi bangkit makan sahur, makan tambah nasi kan, tambah gulai, mak buat lauk baru lagi pukul 4 pagi tu. Dia bukan membandingkan, berbeza. Kita tengok culture orang berbeza. So mesti heran, pukul
tadi buka puasa makan nasi, balik tarawih makan nasi. Ni orang Kedah tuan-puan. Kalau nak menikah orang Kedah kena fikir. Dia orang ada beras kan, ada sawah padi kan. Balik sahur, balik tarawih nasi tuan-puan. Bangkit sok pukul 4-5 pagi, sok tu sahur. Orang Seremban kata sahur kan. Orang Kedah dia kata sok, dia ada ain ya tuan-puan. Sebab tu orang Kedah dia pandai makhraj. Ada alam nawak je yang tu, jangan ambil serius. Kan, bangkit, bangun makan sok, makan nasi lagi. Breakfast nasi lemak, tengah hari nasi, malam nasi tuan-puan. Dia tak jumpa spaghetti pun tak kejap perut. Betul tak tuan-puan? Tapi adakah sekadar berkongsi cita rasa makan? Tidak. Apa benda yang dikongsikan? Matlamat bagaimana nak pandu keluarga ni. Makanan kita tak nafi tuan-puan. Nabi SAW dengan salah seorang isteri baginda Nabi SAW, salah seorang isteri baginda Nabi, dia tahu Nabi ni suka makan apa. Dan adakah saya dan ibu-ibu sebelah kanan misalnya, terutamanya, kita tahu suami kita makan apa, suka makan apa. Ataupun tak apalah, dia tak suka, dia punya suka lah. Yang penting aku suka. Dan kata hang dengar tu dah, tak kata kat perempuan, nak kata juga kat tuan-tuan. Tak apalah, yang syurga ni bawah tapak kaki abang ni. Adakah begitu kita memandang keluarga kita tuan-puan? Saya minggu lepas, saya minta maaf, yang ni bab semangat sikit. Minggu lepas saya ada satu temu duga. Saya bawa tajuk wanita dalam Quran dan sebagainya lah. Jadi panel tu dia tanya saya, kamu bawa tajuk ni kamu tak takut ke orang tuduh feminis? Perempuan, tuan-tuan biasa dengar perkataan feminis kan? Feminis ni satu ideologi yang dia secara asas lah, dia nak lebihkan wanita dalam apa saja. Saya kata, saya tak bawa wanita melebihi semua benda, tak. Saya cuma nak bawa wanita pada tahap yang dia sepatut dapat. Hak dia dimuliakan dalam Islam. Allah muliakan dia sebagai ibu, sebagai isteri, sebagai seorang yang menyumbang dalam masyarakat. Saya nak bawa wanita ke situ. Saya tak kata wanita lebih daripada lelaki, tak. Anatomi badan kita pun berbeza tuan-puan, takkan sama. Anatomi orang perempuan lain, laki lain. Sebab apa Allah cipta begitu? Kerana lelaki ada benda yang dia kena buat sesuai dengan anatomi badan dia. Dan wanita ada anatomi badannya yang sesuai dengan apa tanggungjawab dan hak dia. Tapi saya dapat soalan tu macam, macam mana ni? Tapi saya jawablah, tak, saya bukan nak bawa wanita lebih daripada sepatutnya, tak. Tuan-puan, maka saya contoh amrun musytarikun tadi, apa benda dalam keluarga yang kita nak sama? Sudah tentu matlamat kita semua nak bawa rumah tangga kita ke syurga. Dan itulah matlamat yang mengikat satu kumpulan keluarga. Kalau suami saja cita-cita nak masuk syurga, isteri tak ada cita-cita tersebut, sama tak? Sampai tak amrun musytarikun, satu perkara yang dikongsikan? Tak sama tuan-puan. Dan kalau isteri sahaja yang berhajat membawa syurga, membina syurga dalam rumah tangga dan membawa rumah tangga masuk syurga, tak boleh selari dengan suami, tak tercapai amrun musytarikun, satu perkara yang sama-sama dua-dua kongsikan. Maka tuan-puan, daripada literal meaning ini, saya nak bawakan satu pemikiran untuk saya, terutamanya nasihat untuk saya dan kita semua, agar kita berfikir bagaimana adakah keluarga kita sudah cukup menjadi perisai, cengkerang, terutamanya bukan hanya kepada bahaya dan risiko di dunia, tetapi yang lebih penting, lebih panjang, lebih patut, lebih wajar difikirkan, adakah keluarga kita sudah cukup menjadi perisai dan cengkerang daripada azab api neraka, wal'iyadzubillah. Yang kedua tadi saya bawakan cerita tentang satu bentuk, satu keluarga, satu kumpulan yang diikat, yang diikat ataupun yang diikat dengan satu perkara yang sudah mesti dikongsikan bersama. Apa tujuan kita berkeluarga? Apa tujuan kita berkahwin? Ini antara benda kedua yang saya nak share. Yang ketiga tuan-puan, sebelum saya serah ke ustaz balik, tadi ustaz dia awal-awal kan,
Ustaz sebut saya jadi moderator. Waktu bila pihak surau kan lantik Ustaz jadi moderator tu Ustaz? Saya duk takut kena soalan dah tu kan. Okey. Yang ketiga tuan-puan, bila kita cerita tentang keluarga, kita tidak hanya bercerita tentang satu watak. Bila sebut keluarga, seorang lelaki bujang atau seorang anak dara, dia seorang-seorang. Adakah dia kita sebut keluarga? Tak. Dia mesti mai dengan ahli dia. Betul tuan-puan? Maka keluarga ni sama ada suami, isteri, anak lelaki, anak perempuan, cucu, cicit, menantu dan sebagainya adalah keluarga. Maka semuanya sepatutnya dimuliakan. Saya saja cerita tuan-puan. Saya dengan suami 8 tahun, ini tahun ke-8. Berkahwin, alhamdulillah, dan masih lagi honeymoon. Masih lagi berdua. Saya harap doa ibu-ibu, ayah-ayah yang ada di hadapan anak-anak, adik-adik, kakak-kakak semua dapat doakan kami, insya-Allah. Cara suami isteri tu dah keluarga dah, tapi dzurriyyatan thayyibah tu tak ada lagi lah setakat ni. Cerita tentang keluarga, kita nak cerita asas. Ibu, ayah, anak semua adalah keluarga. So secara spesifik kita tak boleh nak sentuh kata okey suami kena jadi bagus ataupun isteri kena jadi bagus, sebab yang membentuk keluarga al-jama'ah tu satu kumpulan. Dan semua kena main peranan. Perkara keempat sebelum saya serah. Tuan-puan, dalam Al-Quran ada banyak jenis keluarga yang disebutkan. Sedarkah kita? 365 hari kita membaca Al-Quran, terjumpa tak perkara-perkara ataupun ayat-ayat yang melibatkan kekeluargaan di dalam Al-Quran? Tuan-puan, ada 4 jenis keluarga yang spesifiknya disebutkan tentang suami dan isteri di dalam Al-Quran. Yang pertama tuan-puan, yang suaminya baik, isterinya tidak. Kisah siapa? Suami baik, isterinya tidak. Isterinya sebaliknya. Kisah Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Yang ni tuan-puan nanti kena mengaji lagi, kena kitab kita. Bukan tuan-puan saja. Maksud saya sebut tuan-puan tu sebab tuan-puan nanti kena baca lagi. Sebab saya tak sempat nak terang kat sini. Baik, suaminya baik, Nabi Nuh dan juga Nabi Lut. Isterinya sebaliknya. Tapi jangan salah faham, isteri tak baik tu adakah sampai curang dan sebagainya? Tidak. Perbezaan daripada sudut akidah. Itu yang pertama. So dalam Al-Quran ada cerita dalam surah At-Tahrim. Isteri Nabi Nuh dengan isteri Nabi Lut. Kategori isteri yang tak baik dan suaminya baik. Yang kedua, isterinya baik, suaminya tak baik. Tuan-puan kenal siapa? Fir'aun. Juga dalam surah At-Tahrim, 2 ayat yang permulaan adalah dua wanita tidak baik, iaitu isteri kepada Nabi Nuh dan Nabi Lut. Kemudian diikuti ayat 9, 10, 11 dan 12 dalam surah At-Tahrim, tak salah saya. Surah At-Tahrim saya confirm ayat tu, saya tak ingat. Asia, tidak disebut nama Asia di dalam Al-Quran, tetapi dalam kitab tafsir disebutkan namanya Asia. Wallahu a'lam bissawab. Asia, orang yang baik, wanita yang solehah, tetapi diuji dengan suami yang tidak baik. Adakah ia berlaku dalam kehidupan seharian kita? Sangat banyak. Ada orang yang suaminya baik, namun isteri sebaliknya, wal'iyadzubillah. Ada isteri yang baik, tapi suaminya berbeza. Ada tak kategori keluarga ini atas dunia kita? Ada tuan-puan, banyak. Yang ketiga, suami tak baik, isteri tak baik. Siapa tuan-puan? Siapa? Abu Lahab dan juga isteri dia nama apa? Ummu Jamil. Tuan-puan, Abu Lahab dengan Ummu Jamil, minta maaf Ustaz sikit lagi. Ummu Jamil dengan Abu Lahab ni rupa paras segak tau. Ini disebutkan dalam kitab tafsir. Lahab maksudnya macam fireworks, bunga api yang bergemerlapan. Bunga api tuan-puan tengok cantik ke tak? Cantik kan? Itu antara maksud lahab. Jamil maksudnya cantik. Isteri dia Ummu Jamil, tapi ni adalah laqab, gelaran, bukan nama sebenar. Macam bukan nama sebenar kan kita tulis kan. Nama betul dia pun yang lain. Tapi diceritakan gelaran dia, orang panggil Abu Lahab dan Ummu Jamil kerana kecantikan wajah kedua-dua suami isteri. Rupa paras sangat handsome, sangat cantik. Saya tak pernah tengok, sudah tentu. Tapi diceritakan oleh para ulama tafsir. Tuan-puan, namun apalah gunanya kalau rupa paras kita lawa, perangai tak elok,
tak guna seduit pun, kata orang Kedah. Kata orang Seremban, sesin. Tak guna tuan-puan. Dan Allah turunkan surah Al-Lahab, ataupun surah apa kalau kita sebut Al-Lahab tu takut tak ingat kan? Tabbat, surah Tabbat. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Surah itu diturunkan masa Abu Lahab dan Ummu Jamil masih hidup. Bukan penghinaan Allah turun setelah mereka mati, tetapi masih hidup. Allah turunkan surah ini sebagai penghinaan. So kita sudah tentu tak mau jadi kategori yang ketiga, betul tak tuan-puan? Na'udzubillah. Kategori yang keempat, suaminya baik, isterinya baik. La haula wala quwata illa billah. Siapa antara contohnya? Tuan-puan, sekejap lagi saya akan terangkan dalam pusingan yang berikutnya. Ini antara contoh yang kita nak ambil, antara contoh keluarga yang terbaik yang Allah puji di dalam Al-Quran. Ayat 29 surah Ali Imran, maaf, ayat 33 surah Ali Imran. Surah Ali Imran surah yang ketiga, yang mana Allah jadikan model, antara model keluarga yang comel, yang bagus, yang kita semua kena ikut, adalah keluarga Nabi Ibrahim alaihissalam dan juga keluarga Ali Imran. Tuan-puan, cerita Ali Imran ni pendek je, tapi kemuliaannya sehingga akan dinamakan surah yang ketiga ini surah Ali Imran, sehingga diangkat penamaan surah ini dengan surah Ali Imran. Sedangkan cerita Ali Imran, keluarga dia ni sikit je, tak banyak mana pun. Sekadar itu untuk pusingan pertama. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah pada moderator. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kabare alhamdulillah. Jadi yang pertama, bila kita sebut tentang keluarga, yang pertama kena ta'aruf. Kena ta'aruf. Kenapa? Tak kenal maka tak cinta. Awwaliddin ma'rifatullah. Sebab tu kita kena kenal, tuan-tuan dan puan-puan, ini air ni air apa, siapa yang buat, halal ke tidak, begitu. Yang kedua, kita kena faham. Faham ni tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kala sekali tak faham lagi, 2 kali tak faham lagi, 3 kali pun tak faham lagi, berkali-kali. Macam kita solat, tuan-tuan dan puan-puan. Solat, tuan-tuan dan puan-puan, solat ambil daripada perkataan silah, hubungan. Nak mentaut hubungan itu perlu bertahun-tahun untuk kita kenal pasangan kita. Macam Ustazah kata tadi, tak layak nak bercakap soal keluarga. Pun dah berkeluarga, saya lagi tak layak, bujang. Sungguh lah, sungguh. Duk buat rapla jingga apa Ustaz ni, kahwin pun tak lagi. Tapi tuan-tuan dan puan-puan, tidak bermakna saya tak berkeluarga, saya tak layak bercakap. Wow. Bukan tuan-tuan, sebab kita pun handle kawan-kawan kita masalah. Sebab saya ni pernah menjadi, orang kata apa, peguam lah juga. Kita belajar law kan. Saya sambung law dalam master di UKM, sebelum tu di Jordan, sambung di PhD di USM. Kawan-kawan kita ni cerita macam-macam, segala beribu masalah kepada kita. Bukan untuk kita nak kongsikan aib, tidak tuan-tuan dan puan-puan, tapi soalnya, puncanya adalah tidak faham tentang agama. Tak faham tentang agama ni tuan-tuan. Dan agama ni kita kena apa? Kena cari ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Kena cari, dia tak akan datang. Sebab tu bagaimana kita tengok para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mana mereka ini ada 6 sifat. Sebelum kita nak pergi kepada rukun yang ketiga, keluarga, izinkan saya untuk menyentuh satu persatu tentang 6 sifat sahabat yang mereka ini sampaikan keluarga mereka baiti jannati. Yang pertama, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat ini mereka yakin dengan kalimah tauhid, kalimah la ilaha illallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sebab tu dalam keluarga kita kena kuatkan akidah, tuan-tuan dan puan-puan. Ada kisah tuan-tuan, anak dia tak keluar daripada rumah. Tadi macam tadi Ustazah cerita, laki baik, isteri baik. Laki tak baik, isteri tak baik. Laki tak baik, isteri tak baik.
Tapi saya nak sentuh tentang keluarga lebih daripada itu, iaitulah tentang anak pula, tuan-tuan dan puan-puan. Sebab saya tak ada pasangan, cerita anak. Anak, tuan-tuan, ni ada cerita sungguh ni di Puchong, Abang Bila. Anak dia tak keluar bilik, tuan-tuan. Ni cerita pasal remaja ni. Tak keluar bilik. Jadi mak ayah ni duk ingat, Allahu Akbar. Baiklah anak aku ni tak keluar rumah, tak keluar bilik. Dah bilik tak keluar, rumah lagi tak keluar. Tuan-tuan dan puan-puan duduk dalam bilik, duduk depan laptop, duduk depan komputer. Sekali dia keluar, dia kata apa kat mak ayah dia? Saya nak murtad, kata dia. Allahu Akbar. Ni bukan cerita main-main, tuan-tuan. Ni cerita pasal keluarga ni, tuan-tuan. Macam mana kita nak ambil menelusuri kaedah terbaik keluarga? Ambil daripada yang pertama sebagaimana disebut Ustazah, iaitulah keluarga Ali Imran, keluarga Nabi Ibrahim dan keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi, tuan-tuan dan puan-puan, anak baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ramai, ada lelaki perempuan. Antaranya yang perempuan iaitulah yang dijamin syurga oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitulah Fatimah Az-Zahra. Tuan-tuan tahu bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendidik Fatimah. Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai Fatimah ni dah berkahwin pun Nabi tetap nasihat dia. Satu hari Nabi datang ke rumah anak dia Fatimah. Nabi duduk di ruang tamu. Duduk, abah duduk dulu lah, kata Fatimah, lebih kurang begitulah kata orang Seremban. Abah duduk dulu lah. Nah, abah nak minum apa, nak makan apa, abah kacek orang Kedah. Tuan-tuan dan puan-puan, Nabi pun duduk rehat sebentar. Tuan-tuan, Nabi sayang anak-anak dia. Tambah Nabi utamakan anak perempuan. Nampak? Anak perempuan ni, tuan-tuan, kena jaga lebih-lebih. Kalau dia lincin sikit, orang sapu. Tuan-tuan dan puan-puan, Fatimah masuk ke dapur, kemudian dia sambung kerja dia. Basuh pinggan, kemudian uli tepung nak buat khubus roti untuk Sayyidina Ali nak balik ke rumah sekejap lagi. Saat ketika mana dalam riwayat sebut, ketika mana dia sambung kerja dia, Sayyidatina Fatimah Az-Zahra ni, kemudian apa yang berlaku, tiba-tiba dia menangis. Menangis, tuan-tuan. Nabi perasan, tuan-tuan. Nabi tengok awak menangis ni. Nabi tanya, apa kono jang? Nyan. Tuan-tuan dan puan-puan, Fatimah kata, ayah, ni banyak sangat kerja nak kena buat. Nak masak, nak nak basuh pakaian suami, anak-anak. Apa lagi, lagi suami nak balik ni, nak kena sediakan macam-macam nak kena buat, tuan-tuan. Sebenarnya paling banyak kerja adalah isteri, tuan-tuan. Bukan saya nak angkat darjat wanita, tetapi begitulah besar pengorbanan mereka. Sebab itu perempuan ni, tuan-tuan dan puan-puan, kata ulama, kuat dia patah, kalau lembut dia bengkok. Sebab itu, tuan-tuan dan puan-puan, dalam keluarga usrah baiti jannati, kena pilih pasangan yang betul-betul untuk menjadi siapakah bakal ibu kepada anak kita. Tuan-tuan dan puan-puan, apa kata Nabi bila tengok Fatimah Az-Zahra dalam keadaan dia macam memendam rasa, maka Nabi kata kepada dia, kamu tahu tak wahai Fatimah, kamu basuh baju suami dan anak-anak kamu, dia ibaratkan kamu memberikan pakaian kepada anak-anak yatim. Kamu basuh sekali, setiap air-air yang keluar daripada basuhan itu, Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kamu ganjaran pahala. Bila banyaknya pahala, ibaratnya satu hafrah, kata Nabi, lubang. Kamu bagi kepada, kamu masakkan untuk suami kamu, ibarat kamu masak tu satu habbah, ibarat hafrah, tuan-tuan. Hafrah ni apa? Lubang. Bila banyak berjasa dengan suami, bila banyak sayang kepada isteri, maka ibaratnya hafrah, lebih lubang itu bila dah besar, jauh daripada neraka, maka dekat dengan syurga Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kita walaupun kita tak bagi makan kepada anak yatim, walaupun kita tak bagi tak bagi pakai kepada anak yatim, tapi cukup, kata Nabi, kalau perempuan duduk di rumah pun dapat syurga. Ada 4 syarat, masuklah mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Yang pertama apa? Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni yang payah, tuan-tuan. Walaupun 4 benda, tapi perempuan payah.
Tadi puji bantai pula. Tuan-tuan dan puan-puan, lawak pun macam tu, tapi sebenarnya ada hikmah. Taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian taat kepada suami, kemudian jaga sembahyang dan berpuasa, masuk mana-mana pintu syurga yang kamu nak. Kalau zakat tu tuan-tuan, maka di bawah tanggungan wali, rais ataupun naqib. Karena salah satu daripada konsep ataupun komponen usrah ada 4. Naqib, anggota usrah, kemudian apa yang konten dalam keluarga nak letakkan, dan juga ada aktiviti dalam keluarga. Muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, maka yang pertama, yakin dengan agama. Yang kedua, dalam keluarga kita nak bahagia, apa yang kita kena buat tuan-tuan dan puan-puan? Iaitulah kita kena apa? Kita kena solat, kita kena khusyuk dan khudu'. Solat berjemaah ni waktu PKP ni, dengan solat di rumah, bagi warga negara selain negara, solat di rumah PKP. Kalau boleh solat di masjid, bawa isteri datang ke masjid, majlis ilmu tuan-tuan dan puan-puan, hidupkan keluarga kita, yang mana ini menjadi apa? Investment. The best investment adalah keluarga, anak-anak, sedekah kita kepada ahli keluarga. Tengok Nabi SAW bagaimana makan. Nabi suap ni tuan-tuan dan puan-puan. Haji Zul, bila lah suap isteri? Tadi Ustaz kata ni, alhamdulillah. Kita nak suap isteri kita tuan-tuan, nak suap suami kita, malu lah tu, cucu duk tengok, malu pula dah. Tuan-tuan dan puan-puan, jangan nak malu tuan-tuan. Kemudian bagaimana baginda Nabi SAW, baginda menasihati isteri dia. Bagaimana Nabi nak menjaga air muka isteri dia. Satu hari dalam cerita riwayat di mana Sayyidatina Aisyah, isteri baginda, yang digelar sebagai Humairah, kemerah-merahan, manja dengan Nabi SAW, sampai makan pun duduk atas riba. Bahkan dalam lawak-lawak ulama kata, antara riba yang digalakkan adalah isteri makan atas riba suami. Yang lain semua riba yang tidak dibenarkan. Lawak lah nampak, tapi tuan-tuan benar. Bermanja-manja tuan-tuan. Bagaimana apabila disebut Sayyidatina Aisyah, dia masak tuan-tuan, terlebih garam ke bagaimana ataupun minuman tu, Nabi SAW biasanya Nabi suap, tapi hari itu Nabi tak suap. Bila ditanya, Allahu Rabbi, Nabi ni tuan-tuan dan puan-puan, dia nak jaga air muka isteri dia, Nabi minum ataupun makan ke semua makanan tersebut. Bila habis, Nabi kata, Allah habis dah, tak sedap betapa sedapnya. Rupanya hari itu terlebih garam. Maknanya lain daripada biasa. Nabi macam tu sekali. Kita ni apa ni? Lori garam mana tumpah? Tu dia. Macam tu. Padahal baru sekali tu kawan tu masak, dia banyak masalah duk fikir. Ada tuan-tuan, sampai kis makanan pun cerai. Makanan kecil ya pun, macam Ustazah kata tadi, benda kecil, bukan hak tu yang kita nak tahu kesukaan apa, tapi yang penting dalam agama apa yang Islam suruh kita tekankan, apa yang kita kena faham. Kesukaan berbalik kepada hakikat, syariat, tarikat dan makrifat. InsyaAllah barulah rumah tangga kita bahagia. Iaitulah yang ketiga, usrah. Yang ketiga iaitulah takaful. Lindunglah anak-anak keluarga kita bagaimana yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebut, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wallahu a'lam. Saya serah kepada Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bihi nasta'in. Baik, ayat yang Ustaz habiskan tadi itulah yang menjadi tema keseluruhan perbincangan kita tuan-puan. Kalaulah saya spesifikkan dengan penggunaan cengkerang tadi, ya, yang qu anfusakum wa ahlikum nara, jagalah ataupun peliharalah keluarga kamu, baik, wa anfusakum, dan juga diri kamu daripada api neraka. Semoga itu antara matlamat kita menjadi cengkerang untuk ahli keluarga kita, insya-Allah. Tuan-puan, saya nak bawa satu kisah sebagai model kita.
disebabkan apa yang kita nak tengok bukan sekadar teori, tapi apa yang kita nak buat secara praktikal. Saya kira Ustaz dah bantu kita daripada sudut rumah tangga baginda Nabi SAW. Dan tuan-puan sudah tentu tak ada rumah tangga yang sangat sempurna untuk kita ikuti, yang sangat realistik untuk kita ikuti, melainkan rumah tangga para baginda Nabi SAW, baginda Nabi dan juga para al-anbiya. Tuan-puan, saya nak bawa ini daripada saya sebutkan, kita katakan satu model keluarga yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surah Ali Imran, yang saya nyatakan tadi ayat 33. Tuan-puan boleh tengok dalam smartphone tuan-puan ataupun mushaf barang siapa yang ada. Saya bacakan juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. Sadaqallahul azim. Saya berhenti dekat 33. Tuan-puan, Allah tampilkan innallaha astafa, sesungguhnya Allah telah memilih Adam wa Nuhan, Nabi Adam dan juga Nabi Nuh alaihi salam. Daripada sudut pembentukan personality secara individu, Nabi Adam dan juga Nabi Nuh antara contoh terbaik. Kita bila sebut kata contoh terbaik, ada Nabi Adam dengan Nabi Nuh, bukan maksud Nabi lain tak bagus tuan-puan. Kita bila kita tengok Al-Quran, kadang-kadang kita tengok dekat sini cerita dia macam lain sikit. Ataupun kita tengok ambil yang paling basic tuan-puan, perasan tak? Cerita Nabi Ibrahim bukan sahaja ada dalam surah Ibrahim. Cerita Nabi Ibrahim scattered tuan-puan, bersepah-sepah kita sebutkan, berterabak. Ada dalam surah Hud, ada dalam surah Ibrahim, ada dalam banyak kisah. Begitu juga kisah Nabi Nuh, bukan dalam surah Nuh. Kisah Sayyidatuna Maryam bukan ada dalam surah Maryam sahaja. Dan surah Maryam tidak hanya menceritakan tentang Maryam. So, cara kita deal dengan Al-Quran, dia ada prinsip dan disiplin dia tuan-puan. Ada ulum dia, ada method dia. Kalau dalam ulum Al-Quran, dalam ilmu ataupun disiplin Al-Quran, salah satu kunci yang tuan-puan kita semua kena kuasai adalah ulum Al-Quran, methodology of Quran, method Al-Quran. So, bila cerita dekat sini, saya nak balik kat sini, takut-takut kita terfikir, oh Allah sebut Nabi Adam, Nabi Nuh, keluarga Nabi Ibrahim dengan keluarga Ali Imran. Maksudnya tak ada ke keluarga baginda Nabi ni? Bukan begitu cara deal dia. Cuma ada spesifik dia dalam ayat ni. Baik. Pembentukan individu secara personal, Allah nyatakan Nabi Adam dan juga Nabi Nuh. Saya minta izin tak panjangkan ini sebab kita bincang tentang keluarga. Dan ada dua contoh keluarga yang Allah datangkan dalam ayat ini, 33 surah Ali Imran. Wa ala Ibrahim, dan keluarga Nabi Ibrahim. Wa ala Imran, dan keluarga Imran. Alal alamin, daripada keseluruhan keluarga yang ada. Ini antara modelnya, ataupun kita sebut silibus dia. Saya tak mau panjang kisah Nabi Ibrahim tuan-puan, sebab Nabi. Sebab kadang-kadang cara kita berfikir, Nabi bolehlah buat macam tu. Tak. Kan ada, kalau Ustaz cerita lawak tadi, nampak nak cerita juga sikit lah. Kan orang kata, oh Nabi Ibrahim kan, keluarga dia kena ambil sebagai kita kata benchmark, kayu ukuran. Tapi Nabi Ibrahim kahwin dua, Siti Sarah dan juga Siti Hajar. Jadi apa pendapat Ustazah? Ma'assalamah. Saya setuju dengan apa yang Ustaz sebutkan tadilah. Boleh, tak ada masalah. Bukan Ustaz Faiz je lah. Tak ada lah tuan-puan. Kita yang ni satu benda yang saya tak mau panjangkan sebab takut salah faham. Saya kata Ustazah menolak polygamy. Sudah tentu tuan-puan, benda yang Allah halalkan tidak boleh sama sekali kita haramkan. Wallah. So jangan saya pun tak berani nak sembang lebih. Ada lawyer kat sebelah. Kan? Sudah tentu saya tidak menolak hukum hakam, tapi ada perbincangan dia. Dan saya pernah dihubungi sebuah stesen radio, Ustazah kita nak ajak bincang pasal poligami. Saya kata tuan-puan ajak sembang benda lain, okey tuan-puan. Ajak sembang poligami, bukan sebab saya takut dan sebagainya, tidak. Saya tidak mahu bercakap benda yang saya bukan bidangnya. Saya main cakap pasal keluarga pun bukan bidang saya pun tuan-puan. Bukan saya duk buat kaunseling macam Ustaz buat tak. Sebab tu saya cuba datang daripada Quran. Sebab saya mengaji bidang ni. Tak
tak pandai lagi, tapi apa yang saya cuba bawa lah. Baik, tuan-puan, Nabi Ibrahim saya cerita sikit saja. Antara kelebihan keluarga Nabi Ibrahim, atau spesifiknya kita cerita Nabi Ibrahim sehingga diangkat sebegini, para ulama menceritakan sebab Nabi Ibrahim ni dia membuat pengorbanan dari pelbagai aspek. Aspek diri sendiri ketika mana dilemparkan ke dalam api. Pengorbanan diri. Nabi Ibrahim membuat pengorbanan keluarga, tuan-puan. Ketika mana dapat mimpi untuk sembelihkan, betul tak tuan-puan? Siapa nama anaknya? Yang kita nak main lepas Ramadan, lepas raya haji, raya puasa, kita pun tak tahu nak raya di mana lah tuan-tuan dan puan-puan. Iklan lah. Tahun lepas raya dinilai, tak tahu tahun ni raya dinilai juga ke tak, kan? Tak tahu lah, wallahu a'lam bissawab. Nabi Ibrahim, tuan-puan, saya percaya sebagai seorang bapa bukan senang-senang nak bagi anak dikorbankan. Betul tuan-puan? Tuan-puan, ada watak ayah dalam Al-Quran. Siapakah watak ibu yang ada dalam Al-Quran? Ibunda Nabi Musa, tuan-puan. Yang mana Allah katakan kamu susukan sampai dia kenyang, kemudian letak dalam box, hanyutkan. Tuan-puan, susah ke tak? Ibu seperti Nabi Musa, ibu kepada Nabi Musa, dan ayah seperti Nabi Ibrahim nak mengorbankan anak, tak cukup mudah saya rasa. Walaupun saya belum jadi ibu, walaupun ustaz belum jadi bapa, saya kira kita memahami perasaan ibu dan ayah yang nak kena tiba-tiba baru beranak. Kita bayangkanlah, baru beranak, Allah suruh susukan, bubuh dalam box, hanyut dekat sungai Nil pula. Tak tahu apa dia nak ketik, tahu tak ketik tuan-puan. Saya selain pada mengajak bahasa Arab dan Al-Quran, saya mengajak bahasa Kedah, tuan-puan. Itu kelebihan dia, tuan-puan. Contoh, Nabi Ibrahim bila dapat mimpi, bagi tahu, tuan-puan, saya kira tak senang nak jadi ibu dan ayah yang sanggup mengorbankan anak. Subhanallah. Maka ini antara pengorbanan Nabi Ibrahim. Dan yang ketiga, antara lain Nabi Ibrahim ini mendapat kemuliaan sehingga disebutkan atau digelar Khalilullah, kekasih Allah, adalah kerana mengorbankan harta. Tuan-puan tahu tak mengorbankan harta kat celah mana cerita dia Nabi Ibrahim? Saya rasa saya kena plan silibus saya yang lain. Yang ni saya habis dengan cerita Nabi Ibrahim lah, saya termasuk cerita Ali Imran. Tuan-puan tahu tak cerita Nabi Ibrahim mengorbankan harta di mana? Dekat part mana? Siapa nak teka? Siapa teka ustaz bagi hadiah. Ini kita nama transfer blame, tuan-puan. Tuan-puan pernah dengar Nabi Ibrahim antara model di dalam Al-Quran yang menyambut tetamu? Tuan-puan, dalam Al-Quran ada kisah sebagai seorang tuan rumah dan ada kisah sebagai seorang tetamu. Kisah dalam menyambut tetamu, antara modelnya adalah kisah Nabi Ibrahim AS dan Sayyidatuna Sarah radhiyallahu anha, ketika mana menyambut para malaikat sebagai tetamu. Para malaikat mai rumah Nabi Ibrahim yang ada dalam surah Hud. Tuan-puan bisa dengar tak? Mungkin sebahagiannya bisa dengar. Besok adalah pernah. Okay? Ataupun mungkin yang tak pernah, tak apa. Saya cerita sikit saja. Nanti cerita Ali Imran saya bawa ke yang terakhir lah, insyaAllah. Saya takut Haji Zul jeling-jeling saya lah. Okay? Cerita Nabi Ibrahim tadi saya katakan, pengorbanan dibuat daripada sudut diri sendiri ada, daripada kekeluargaan ada. Bukan spesifik dekat anak je, tuan-tuan dan puan-puan. Bila ready nak sembelih anak mengikut mimpi yang dijelmakan. Tuan-puan, Nabi Ibrahim antara banyak mengorbankan keluarga. Tuan-puan ingat juga cerita Sayyidatuna Hajar ketika mana dibawa dan ditinggalkan. Tuan-puan, sangat sedih. Dalam satu kitab Qasasul Mar'ah fil Quran, Qasasul Nisa fil Quran, diperceritakan ulama ataupun penulis ini diceritakan Sayyidatuna Hajar ketika mana dibawa untuk ditinggalkan di padang pasir, tuan-puan. Kan masa tu tak cerita, tak keluar lagi air Zam-Zam dan sebagainya. Kering kontang, tuan-puan, kering kontang. Sayyidatuna Hajar bertanya, kamu buat ni sebab Allah suruh ke? Tuan-puan, cara kita reflect dengan Al-Quran adalah meletakkan diri kita dalam ayat tersebut. Bayangkan suami kita bawa pi, kalau bawa pi nilai 3 boleh tahan, tuan-puan. Bawa pi satu tempat yang gersang, tiba-tiba ditinggalkan.
macam mana nak survive. Tak ada benda nak makan. Lalu Sayyidatuna Hajar tanya, kamu buat ni sebab Allah suruh ke? Ya. Maka kalau sebab Allah suruh, aku okey, aku radiyah, saya redha. Okey, ini keimanan, ini pengorbanan. Dan Nabi Ibrahim, pengorbanan harta, sebelum saya serah pada Ustaz, pengorbanan daripada sudut harta adalah ketika mana menjamu bi'ajlin hanidh, yang mana diceritakan oleh Al-Quran. Nabi Ibrahim ketika mana didatangi tetamu tersebut, tuan-puan, adalah para malaikat yang menjelma sebagai tetamu. Depa ni sebenarnya nak pi ke kaum Lut, para malaikat ni, tetapi singgah sat. Dan ada cerita dalam Al-Quran, fadahikat, Sayyidatuna Sarah senyum. Ada yang cerita tepuk dahi. Yang tu saya tak mahu cerita panjang. Nak cerita pengorbanan harta. Bila mana didatangi tetamu, Nabi Ibrahim hidangkan ajlin hanith, anak lembu panggang, tuan-puan. Bukan nak suruh tuan-puan pergi jamu anak lembu panggang setiap kali tetamu mai, tak. Tapi bagaimana presentation seorang tuan rumah ketika mana datang tetamu. Aduh, sudah. Kan, mai dah nak jamu apa ni? Karipap sudah lah. Kan, karipap okey lah, tuan-puan. Karipap okey lah. Kan, maksudnya ada presentation, ada juada, ada benda yang nak dihidangkan, dan hidangan itulah yang terbaik yang kita ada untuk dikeluarkan pada tetamu. Tuan-puan, ini Nabi Ibrahim. Maka sebab itu Nabi Ibrahim antara hikmah ataupun sebabnya dimuliakan sebegini, sehingga akan dinyatakan antara model keturunan keluarga adalah Nabi Ibrahim AS. Dan sebelum kita serah, tuan-puan, Nabi Ibrahim AS ketika mana dia hidanglah makanan, para malaikat yang mai tu, para malaikat dia jelma dalam bentuk tetamu. Para malaikat tak makan macam kita manusia, tuan-puan. Jadi malaikat tak sentuh. Jadi masa dah hidang-hidang, Nabi Ibrahim ni tengok-tengok, tetamu aku tak sentuh. Dia dah mula takut dengan Sayyidatuna Sarah. Maka dia pun heran, pasal apa tak sentuh? Dia tak tahu yang mai tu malaikat. Dan antara lain para ulama sebut, kenapa para malaikat menjelma sebagai tetamu? Kerana, tuan-puan, Nabi Ibrahim alaihissalam, antara benda yang dia sangat cinta adalah melayani dan menyantuni tetamu. Maka sebab itu para malaikat dijelmakan dalam bentuk tetamu. La haula wala quwwata illa billah. Tuan-puan, dan Nabi Ibrahim alaihissalam ketika mana ditanya malaikat, kami tak makan kalau tak habaq harga. Maksudnya tak habaq nilai makanan ni, kami tak makan. Sedangkan memang mereka tak boleh makan. Mereka tak akan makan, mereka malaikat. Tapi malaikat sebut. Ini kalau disebut dalam Tafsir Munir, kalau tak salah saya tak ingat rujukan. Tapi Tafsir Munir, tak salah saya, karangan Profesor Dr. Wahbah Zuhaili. Dia tanya, berapa kami tak makan kalau kami tak tahu berapa nilai makanan ini. Maka apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Nilainya adalah kamu mengingati ataupun menyebut nama Allah sebelum makan dan memuji Allah selepas makan. Maka itulah nilai kepada makanan yang kamu nak makan ini. Maka para malaikat pun berkata, patutlah dia ni jadi kekasih Allah. Hebat lagu ni, no. Patutlah suruh doa makan dengan doa sudah je. Kita kadang-kadang hak depan je ingat, tuan-puan. Lepas kenyang ma'asalamah dah lah. Sama lah, tuan-puan, nak tidur, doa tidur, ingat lagi. Doa bangkit tidur. Doa nak masuk toilet. Kan? Tapi kalau dan jugalah kan. Keluar-keluar lupa. Maka tuan-puan, ini kehebatan Nabi Ibrahim, antara kehebatan Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga dimuliakan, diletakkan model ataupun silibus dalam Al-Quran antara keluarga yang baik yang boleh dijadikan contoh. Wallahu alam. Billahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syukran laki ya Asad Ustazah. Alhamdulillah, kita sambung kepada pusingan yang kira-kira terakhirlah. Ada yang dah pandang dua benda. Yang pertama, ini yang bahaya ni, dia pandang jam. Yang lebih membahayakan, dia pandang pintu.
Tuan-tuan dan puan-puan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Saya nak sentuh yang terakhir. Dalam keluarga, dalam hidup kita, in our life, ada dua benda tuan-tuan dan puan-puan. Dalam Quran ada dua benda tuan-tuan dan puan-puan. Yang pertama, benda yang kita do, kena buat. Dan yang kedua, kita don't, tak boleh buat. Kan? Which is, di mana kalau benda yang kita kena buat banyak tuan-tuan dan puan-puan, dan benda yang kita tak boleh buat pun sebenarnya ada beberapa perkara. Sedarkah kita tuan-tuan dan puan-puan, saya tak mau forum ataupun perkongsian kita pada malam ini masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ambil sesuatu yang boleh kita amalkan dalam rumah tangga kita tuan-tuan dan puan-puan. Di antara doa yang kita kena amalkan dalam untuk kita nak mendapat keluarga bahagia, amalkanlah doa sebagaimana yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi habli minas salihin. Ni doa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa yang Nabi minta? Yang pertama, ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami, ya Allah, beroleh isteri-isteri ataupun pasangan yang baik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita nak melihat pasangan kita, kena tengok diri kita macam mana. Dan tuan-tuan dan puan-puan, kadang-kadang orang nak pasangan dia sempurna tapi dia tak ke mana. Dan olah-olah macam ketam mengajar anak berjalan. Kita ni pun tuan-tuan tak seberapa sangat nak isteri perfect. Laki ni tuan-tuan, kan, macam dengan kelawar, burung hantu tak balik rumah. Contoh. Jadi makna dia cerminan itu tuan-tuan dan puan-puan. Ubah diri kita, islah nafsaka wa du'u ghairak, kata Sina Umar, kata tak silap. Jadi yang kedua diminta oleh para anbiya, terutama Nabi Ibrahim AS, minta apa? Zuriat yang salih, qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Sebelum tu kita sama-sama doakan. Saya minta tuan-tuan amin. Boleh tak? Boleh tak tuan-tuan? Bila kita doa untuk diri kita belum pasti makbul. Tapi kalau kita doa untuk orang, malaikat doakan kita, insya-Allah malaikat tak ada dosa. Boleh tak sama-sama kita aminkan? Ya Allah, berikanlah kepada ustazah dan pasangan ustaz akan zuriat yang salih dan salihah. Amin. Tuan-tuan dan puan-puan. Baik. Kemudian waja'alna lil muttaqina imama, dan ya Allah jadikanlah kami imam, ikutan orang-orang yang bertakwa. Sebab itu Nabi Ibrahim alaihissalam sabar tuan-tuan, anak kahwin, isteri yang pertama, isteri yang kedua. Isteri yang pertama lama tuan-tuan tak dapat anak. Isteri yang pertama kata kepada isteri yang kepada Nabi Ibrahim, abang kahwinlah lain, mudah-mudahan dapat anak. Kahwin dapat anak kepada isteri yang kedua, Siti Hajar. Dapat anak yang pertama, Siti Sarah. Dua-dua tuan-tuan orang yang hebat, Nabi Ismail dan Nabi Ishaq. Syarat kena sabar tuan-tuan. Sebab tu Nabi Ibrahim di antara ulul azmi, orang yang banyak diuji oleh Allah Ta'ala. Jadi anak ayah Al-Azad, si pembuat berhala. Jadi ayah pula lama tak dapat anak, anak pula dapat kena sembelih pula tuan-tuan. Allahu Akbar. Sebab tu disebut sebagai Khalilullah. Khalil ni apa? Yang dekat dengan Allah. Orang yang banyak diuji, orang yang dekat dengan Allah. Tuan-tuan, kita dapat pasangan yang tak secocok. Bukan nak kena cucuk. Cocok ni apa? Sesuai. Cik Sazah tadi dia mengajak bahasa Kedah, saya nak mengajak bahasa Indonesia. Tuan-tuan, tak secocok ni tuan-tuan, sabar bila atas dunia. Kerana kata Nabi SAW, Allah mengangkat darjat kamu sebagai orang Islam dengan amal. Jika tidak dengan amal, dengan ujian. Sabar bila tuan-tuan. Ni kes sikit je pun panjat jabat agama ni, mahkamah. Banyak kita duk handle kes. Kes apa? Ustaz.
Saya ni, awak ni, cucu ada dah cerita semua ni. Kes apa? Kes ubat gigi tuan-tuan. Ubat gigi. Dia kan jenis laki ni, laki bukan kira orang kan tuan-tuan. Kalau duk baca paper itu jatuh apa, langsir dia tak tahu kan. Tuan-tuan dan puan-puan, ubat gigi ni jenis orang perempuan ni dia neat and tidy, betul tak? Bahasa orang Seremban. Jadi bila bubuh tu cucu tekan tu, dia patah balik ke belakang. Kes tu lah minta cerai kat mahkamah. Allahu Akbar. Wasta'inu bis sabri was salat. Sebab tu kita kena sabar. Perkara pertama, kita kena minta doa kepada Allah. Usaha istiqamah berterusan sampailah meninggal dunia. Itulah pasangan kita, dan tawakal kepada Allah Ta'ala. Dan perkara yang jangan buat, saya nak sentuh sikit tuan-tuan, seminit. Yang pertama, kata ulama dalam kitab, berhati-hati kepada pemimpin, itulah nakib dan nakibah, suami isteri. Jangan ada benda ni dalam rumah tangga kita. Apa yang pertama, berhati-hati jangan sampai kerabat yang bukan mahram masuk ke dalam rumah yang ada wanita ke dalamnya, suami tak ada. Yang ramai tuan-tuan dan perempuan, mesej dengan laki orang, mesej dengan bini orang. Allahu Akbar. Malaikat tak suka tuan-tuan benda ni. Allah tak suka, jangan buat benda gitu, melainkan dengan izin, dengan pengetahuan. Maka kena habaq tuan-tuan. Ni jenis kerjaya wanita, kerja gaji tinggi daripada laki, sudah dia pandang lelaki ni bawah. Bukan kita lah orang Seremban. Seremban bagus ni orang Kemboja mana ni contoh. Tuan-tuan, hati-hati. Yang kedua, memisahkan para wanita dan lelaki ketika kunjungan keluarga. Ni satu, pisah. Jangan pisah tuan-tuan dan puan-puan, ni jangan buat. Baliklah rumah nama mak hang, aku balik rumah mak aku. Tu dia. Jangan. Sekali balik tuan-tuan. Ta'awanu, kita kena bertolak ansur, tasamuh. Yang ketiga, waspada terhadap apa? Bahaya. Dia kata di sini pemandu dan pembantu rumah. Tu. Tinggal pembantu rumah pun kena tengok juga hak mana ada server ni. Jangan duk ambil hak lawa sangat, bahaya. Contoh. Tuan-tuan dan puan-puan, benda-benda hak macam ni, rawasik yang datang ni kena jaga rumah tangga kita. Kemudian yang keempat, dia abang kat kita kena usir pondan daripada rumah. Pondan kena usir daripada rumah. Apa makna dia? Jangan ada unsur-unsur. Anak lelaki, anak perempuan, bagi dia lelaki, bagi pakai pakaian lelaki. Jangan bagi pakai pakaian perempuan. Tuan-tuan, ni sungguh ni bahaya. Habis kucak kacir, habis institusi kekeluargaan, LGBT. Dan seterusnya, berhati-hati dalam TV dan juga video. Kita tuan-tuan, letak dalam rumah kita apa? Bacaan Quran, yang letak yang elok-elok, dan kemudian berhati-hati terhadap bahaya telefon. Ni telefon ni, hati-hati. Telefon tuan-tuan, makan, tolak tepi telefon, makan bersama-sama. Kerana telefon itu boleh menjauhkan hubungan kita, keluarga kita. Saya ambil sikit lah, dan jajak sikit Ajizul. Sikit lagi, yang seterusnya, wajib menghilangkan segala bentuk simbol keagamaan orang kafir dalam rumah tangga kita. Tuan-tuan dan puan-puan, kemudian menghilangkan gambar-gambar yang bernyawa. Tu dia, ni dalam kitab sebut ni, gambar-gambar bernyawa, gambar patung letak dalam rumah. Kan patung ni tuan-tuan, patung contohnya anak-anak dah besar dah, dia tak duk simpan, buat pergi patung, buang pergi. Takut tak masuk, dek malaikat. Bila malaikat tak masuk, siapa masuk? Lawan dia apa? Iblis, syaitan. Sebab tu jadi nak marah dan sebagainya. Kemudian kalau boleh hak laki-laki ni, minta maaf saya kata tuan-tuan, bukan sebab saya tak buat benda ni, tapi kalau boleh elokkan apa? Merokok di dalam rumah. Rokok ni tuan-tuan, minta maaf lah kan, ustaz boleh lah tak merokok? Tak, bukan tuan-tuan, memang, tapi lawan ni insya-Allah Allah bagi pahala besar. Tak boleh hindarlah rokok tuan-tuan, tidak tengok perempuan saja. Yang antaranya yang terakhir, hindari jangan sampai anda suka memelihara anjing. Anda juga hobi kita bela anjing. Kita orang Islam bela apa? Kucing. Nak bela sangat, bela kucing tu pun kalau pasangan kita tak boleh nak bersin-bersin, tak serasi, jangan duk bela. Benda tu adalah
Dia panggil apa? Tahsiniyat, bukannya daruriyat. Nampak? Yang terakhir sekali, hindar mengukir ataupun menghiasi rumah sehingga tasyabuh dengan orang kafir. Tuan-tuan dan puan-puan, saya nak sentuh satu lagi. Digalakkan rumah kita ni, kita bukan kita letakkan macam dengan cambuk ni hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Cambuk tu apa? Tahu tak cambuk dah? Tak tahu ah? Cambuk ni bahasa orang Indonesia kot kan. Apa dia? Bukan campuk, bukan senduk, cambuk. Tahu apa tu? Iaitulah macam dengan rotan tu. Rotan tu. Macam cemeti tu. Tak tu untuk apa? Untuk anak-anak kita yang tak sembahyang. Bukan nak pergi bubuh dia, nak bagi inzar, berhati-hati. Tak sembahyang, pegang begitu. Itu cara kaedah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak? Ni laju. Cari mana? Tuan-tuan, anak dah besar dah. Tengok khatibun nasi ala qadri uqulihim. Anak dah besar buat cara besar. Lah tambah anak pula, anak IT lah ni. Jangan duk belasah, pitibai apa, jangan. Guna kaedah dia. Ada satu rumah tangga, dia nak kejut anak dia bangkit subuh, dia call. Guna kaedah masing-masing, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi guna kaedah begitu, guna IT, guna teknologi untuk kita mendidik anak kita. Wallahu alam. Habis pusingan saya dan kira terus kepada ustazah. Yang terakhir, yang baik datang daripada Allah Ta'ala, yang kurang saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-puan, saya sambung sikit lagi Haji Zulna. Kisah Ali Imran sikit saja. Saya tak panjangkan, saya ambil satu ayat sahaja. Nah, satu ayat sahaja. Tuan-puan boleh nanti balik baca lagi tafsir ayat 35. Ayat 35 surah Ali Imran. Masih lagi ayat yang sama. Dan saya tak cerita panjang, saya nak ambil satu sahaja tauladan. Tauladan kan kita sebut di sini. Ayat 35, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. إذ قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. صدق الله العظيم. Ayat 35 tuan-puan. Saya nak ambil satu cerita je, iaitu ibu kepada sebelum ibu tu. Tuan-puan cuba tengok perkataan ini. إذ قالت امرأة عمران, telah berkata wanita Imran. Artinya isteri kepada Imran ni lah. Ali Imran, Ali tu keluarga. Suami dia nama Imran. Isteri dia tak dinyatakan nama apa, tapi di sini disebutkan wanita Imran, isteri Imran. Dalam tafsir namanya Hannah. Tuan-puan tahu tak Imran dengan Hannah ni mak bapak siapa? Mak bapak Sayyidatuna Maryam alaihassalam. Ni mak bapak Sayyidatuna Maryam tu lah tuan-puan. Ayat kita tok nenek ataupun tok wan kepada Nabi Isa alaihissalam. Baik, saya tak mahu cerita panjang tuan-puan, tengok tauladan ibu kepada Sayyidatuna Maryam. Apa dia buat tuan-puan? Dia kata apa? Inni nazaratu laka ma fi batni. Aku bernazar ma fi batni, apa yang ada dalam perutku. Kisah sebelum tu adalah dia bernazar sekiranya dia dah lama tak ada anak. Ada riwayat kata dia dah lama tak ada anak, ada riwayat kata dia tak pernah ada anak lagi, wallahu a'lam bissawab. Tapi bila dia pregnant, dia doa untuk dia pregnant, dia get pregnant, dan dia doa inni nazartu laka ma fi batni. Aku bernazar kepada Allah, aku bernazar kepadamu wahai Allah, apa yang ada dalam perutku ini, yakni hamil dengan kandungan dia itu, muharrara, aku nak jadikan dia ini untuk berkhidmat dan berbakti, membebaskan ataupun bukan berbakti dan berkhidmat kepada Baitul Maqdis, ataupun sebutan sebahagiannya Baitul Muqaddis. Aku bernazar anak dalam perutku ni nak bagi bertugas berkhidmat untuk Baitul Maqdis. Saya nak ambil teladan ni sahaja tuan-puan. Dalam surah Maryam, dalam Quran 114 surah ada satu surah namanya surah Maryam. Surah Maryam, seorang ulama dalam khawatir Quraniyah penulis dia kata macam ni. Surah Maryam bertanya kepada ibu dan ayah. So saya bacakan pertanyaan ini untuk ibu ayah tuan-puan berfikir sama-sama. Dalam kitab khawatir Quraniyah dia tanya, surah Maryam bertanya kepada ibu dan ayah, untuk apa ibu ayah nak dapat anak? Kenapa tuan-puan nak dapat anak?
Kenapa saya yang menanti lama 8 tahun ni nak ada anak? Adakah sebab ada makcik-makcik bawang tanya kenapa ustazah dah cek ke belum? Yang dah berapa tahun kahwin? Siapa yang tak sihat dan sebagainya? Adakah saya nak dapat anak kerana ada soalan-soalan? Adakah saya nak dapat anak sebab ustaz ada anak dah? Ustaz kahwin lambat pada saya, tapi tengok-tengok ustaz dapat anak dulu. Sebab ustaz dapat anak, saya nak kena ada anak? Ataupun sebab kawan-kawan saya semua dah ada anak, saya kena ada anak? Surah Maryam bertanya, tuan-puan, kenapa nak ada anak? Adakah kita nak ada anak seperti mana Hannah nak ada anak? Adakah kita nak ada anak seperti mana Nabi Zakaria nak ada anak? Kenapa kita nak ada keturunan, tuan-puan? Maka ini antara persoalan terakhir. Tuan-puan sambil bawa kereta dengan motor balik rumah, fikirlah jawapan. Kenapa alamak, soalan ni ustazah bawa mai kami dah ada cicit dah, baru nak fikir balik. Kenapa tuan-puan? Hannah nak ada anak kerana nak muharrara. Aku nak jadikan anak ini untuk khidmat ke Baitul Maqdis. Saya ni yang nak ada anak sebab nak jadi lawyer ke? Sebab nak jadi pensyarah macam saya ke? Sebab nak bagi masuk TV radio ke? Sebab nak jaga harta warisan saya ke? Ni banyak ni harta saya ni, siapa lah nak warisi kalau saya tak ada anak? Adakah kerana itu kita nak ada anak, tuan-puan? Maka antara tadabbur, reflection kita dalam kisah Sayyidatuna Maryam dan ibundanya Hannah adalah kenapa kita nak ada anak. Kalau ibundanya Hannah dah awal-awal lagi nazar dah, tak tahu anak lelaki perempuan ni, tuan-puan, nazar nak khidmat untuk masyarakat, maka kita, kenapa kita nak ada anak? Tuan-puan, saya tinggalkan untuk kita punya fikiran, untuk kita berfikir. Fikirlah kenapa kita nak ada keturunan. Adakah keturunan kita adalah untuk menyumbang ke masyarakat ataupun untuk mengikuti syahwat kita semata-mata. Aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya minta maaf banyak tuan-tuan dan puan, terlajak kata, tergurus perasaan dan sebagainya. Daun serai biji selasih. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka dengan itu berakhirlah forum kita pada malam ini. Saya mohon maaf lanjut sikit masa. Kalau ada Jabatan Agama Islam, mohon maaf, ini bukan salah surau tidak, tapi kekurangan di sudut daripada saya, mohon maaf. InsyaAllah, biasalah forum dia lajak sikit lah orang kan, mohon maaf lah. Baik, sekian. Kalau ada sumur di ladang boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.